Okey, disebabkan akak kerap MC untuk dinasihatkan berhenti kerja. So ubat ni tak cakap lah, terlalu banyak sangat akak makan ubat sampai kata orang ubat tu dah jadi macam gula-gula dah. Akak makan memang tak ada feeling dah. Boleh makan gitu saja tanpa makan, tanpa dengan air. Nama saya Nur Azli Mindia Jaludin. Saya berumur 36 tahun. Saya ada seorang penjawat awam di Etek Shah Alam. Okey, masalah kesihatan yang saya hadapi masalah gastrik, migraine dan pneumonia. Saya kena gastrik bermula pada umur 8 tahun. Saya punya migraine daripada saya tingkatan 5 tahun 2000 lebih kurang. Pneumonia tu daripada 2014. First saya kena radang paru-paru tu mula-mula tu sebab saya demam. Saya demam yang sangat panas daripada kampung. Saya kampung Kedah, daripada Kedah balik ke sini. Bila sampai ke sini, husband bawa pergi ke hospital. Depan ward saya tak sedarkan diri. Saya tak sedarkan diri. Lepas tu bila saya sedar, saya dah dipasang segala. Okey, doktor cakap saya punya panas badan time tu 41, terlalu tinggi. So saya terus warded. First sebab masa time tu sebab doktor kata sebab panas saya terlalu tinggi. So bila warded tu baru saya tahu saya kena influenza time tu. Influenza, lepas kena influenza tu esok tu doktor buat blood test. Di samping influenza saya pun juga kena ada kuman kencing tikus dan ada 2-3 kuman lain yang saya tak tahu nama. Doktor bagi tahu tapi saya tak ingat namanya. Okey, daripada situ saya punya tu jadi teruk dan terus kena ke paru-paru, dia serang paru-paru. Daripada situ mula saya punya radang paru-paru. Saya kena ward time tu seminggu lebih lah, lebih kurang 7 hari lebih. 7 hari plus sebab doktor nak cari antibiotik yang sesuai dengan badan saya. Menyebabkan setiap hari doktor akan datang ambil blood test. So bila tak ada perubahan, dia akan tukar semua ubat. Esok datang lagi buat blood test, tak ada perubahan, tukar semua ubat. Yang menyebabkan time tu saya punya bil hospital mencecah RM35,000. Okay, time tu je cuma bagi tahu masa last dia dah jumpa antibiotik yang sesuai dengan saya, yang boleh menurunkan saya punya kuman semua. Cuma time tu bila saya diberi antibiotik tu kena kursi 5 hari lah dalam ward. Dia drip kan 5 hari. Habis drip tu bila saya keluar, semua doktor cuma nasihatkan saya time tu elakkan tempat orang ramai sebab saya masih lemah. Dia kata disebabkan saya terlalu banyak antibiotik bertukar-tukar gitu, dia katakan antibody saya jadi lemah. Dia katakan suruh saya elakkan tempat orang ramai, suruh saya elakkan makan benda-benda yang dia kata jangan makan benda-benda yang menyebabkan saya batuk dulu sebab nak kontrol saya punya batuk lah time tu. Masa tu doktor bagi ubat saya 2 minggu untuk makan hari-hari. So lepas 2 minggu tu ada appointment balik. Bila saya pergi tu masih lagi batuk tak baik, dia bekalkan lagi ubat 2 minggu. Saya start MC lepas tu 2 minggu MC, tambah lagi 2 minggu MC. Masa tadi saya kena pneumonia tu, saya MC dekat 3 bulan lebih kurang. 3 bulan continuously MC. Pergi 2 minggu check, belum okey, check lagi belum okey, doktor buat x-ray semua kan, masih nampak ada dekat paru-paru tu, masih nampak. Doktor bagi tambah ubat, doktor tukar ubat sebab nak jumpa ubat yang serasi dengan saya tu mengambil masa jugalah time tu. So memang saya MC yang sangat lama. Akak bekerja sebagai penjawat awam. Okey, disebabkan akak kerap MC adalah sebab akak punya pneumonia, akak punya gastrik, akak punya migraine, akak kerap MC. So menyebabkan akak terjejas akak punya kerja lah. Menyebabkan akak hampir-hampir disuruh untuk ke board of medical untuk dinasihatkan berhenti kerja. Akak tak pernah ada history asma. Disebabkan kes akak kena pneumonia tu, akak dah terus kena didiagnoskan sebagai ada asma. So akak menyebabkan akak jadi sensitif kepada persekitaran. Tak boleh habuk sikit, tak boleh berdebu sikit, tak boleh berasap sikit. So kejap-kejap nak batuk, kejap-kejap nak asma. Lepas tu akak punya antibody jadi lemah, kejap-kejap demam. So memang sangat mengganggulah urusan akak harian. Lepas tu dengan akak punya masalah gastrik lagi, dengan akak punya masalah migraine lagi. So ubat ni tak cakap lah, terlalu banyak sangat akak makan ubat sampai kata orang ubat tu dah jadi macam gula-gula dah. Akak makan memang tak ada feeling dah. Boleh makan gitu saja tanpa dengan air. Tak ada feeling nak makan ubat. Untuk pneumonia kan biasalah orang tua-tua kan ada banyak petua kan, minum air betik, minum air serai, minum apa. Boleh katakan semua akak cuba. Apa saja petua orang tua-tua bagi, cuba ni, semua akak cuba. Tapi ialah mungkin sebab
Apa kata orang, orang moden kot. Orang muda kan. Cuba sekejap, tak ada apa pun. Cuba sekejap, tak ada apa macam lepas tu akak tinggalkan. Okay, macam akak tak nampak perubahan dekat akak, so akak tinggalkan. So akak continue makan ubat macam biasa je lah. Akak tahu Pitex ni daripada akak punya mama kakak lah kan. Mama akak dia seorang pengidap kencing manis. Okey, dia kata itu satu hari tu dia datang rumah akak, lepas pada kita punya PKP tu bulan 3 awal bulan 4 tu dia datang rumah akak. Dia beritahu sebab time tu akak tengah masa time dia suggest tu akak tengah nak gas, dia macam permulaan nak gastrik, akak sakit perut kan. Okey, mama kata Kak Ngah cuba Kak Ngah test produk Pitex ni dia tu. Mama dah cuba dah. Mama dah ikut doktor ni lama dah, 4 tahun lepas lagi, tapi mama tak beli. Dia time tu mama tak beli. 2-3 bulan lepas dia kata mama ada problem mama punya kencing manis kan. So mama cuba. Dia nampak perubahan. Okey. So habis PKP dia datang sini, dia saja saya pakai. So saya macam okey, saya pun call nombor yang mama bagi tu, Kak Rozi tu. Saya call Kak Rozi, lepas tu Kak Rozi datang hantar saya Pitex. Lepas tu lah saya mula pakai Pitex. Saya terus makan Pitex bersama dengan Nutrel. Sebab Kak Rozi suggestkan, dia kata kalau nak untuk elok gastrik, untuk elok migraine, dengan saya punya formula tu, dia kata kan elok bersekalikan dua tu produk tu, Nutrel dan Pitex tu saya ambil dulu. Saya samakan. Awal bulan 4 hari itulah akak start ambil. Akak ambil 2 kali sehari. Baru bangun tidur, akak ambil sekali 25 ml. Lepas tu sebelum akak tidur 25 ml. Paling ketara masa makan Pitex ni, akak sebabkan akak kerap kena radang batuk kan, akak sensitif sebab tempat tinggal akak kat Johan Setia tu hotspot untuk asap kan, orang membakar ni hotspot. Okey, bila jadi asap-asap tu akak dah kurang batuk, akak dah kurang asma, akak dah kurang pakai inhaler, akak dah kurang untuk akak punya gastrik pun akak dah tak makan ubat sekerap sebelum ni, sebab akak punya gastrik memang sangat teruk, sebab akak ada ulcer, ada bleeding dalam perut, akak makan painkiller sebab akak ada migraine. Akak punya gastrik, akak punya migraine, akak punya pneumonia, start pada bulan 4 tu akak boleh nampak akak dah kurang kena serangan. Akak sarankan kepada tuan-tuan perempuan kat luar sana lah, ada masalah seperti akak kan, yang ada masalah pneumonia, yang kerap batuk, asma, sesak nafas, yang ada masalah gastrik, angin reflux dalam badan kan, dan ada masalah migraine, cubalah Pitex. InsyaAllah memang nampak kesan yang ketara kepada diri saya. Saya harap anda boleh cuba. SKV prihatin terhadap kesihatan anda. Kehidupan lebih bererti. SKV, care for you.